Hari ini kita akan membincangkan tentang chapter ke-11 iaitu ethical theory. Baik, jadi pada awal-awal bab ke-12 ni dia dipecahkan kepada 3 bahagian lah, ya. Under the law, and in accordance with nature, then classification of commandment and virtues, ya. Tapi bab yang bahagian ketiga tu saya minta maaf lah, mungkin tak sempat nak baca. Saya tak sempat baca. Bab ni panjang, memang panjang, ada lebih kurang 100 muka surat. Okey lah tuan, ada kejap lagi dia berair. Kejap lagi dia berair. Dia berasak nanti. Okey, jadi untuk bab ethical theory ni, Philo dia memberikan satu konsep yang mengungkapkan tentang Pentateuch lah. Pentateuch ni seperti apa yang saya baca, dia adalah 5 buku yang 5 kitab daripada Torah itulah, ya. Ada the Book of Numbers, Leviticus, Deuteronomy, Exodus, lagi satu tak ingat, ya. Jadi itu 5 buku tu lah, ya. Buku ini apabila dibaca oleh Philo telah membawa Philo untuk mengkaji tentang teori etik ataupun ethical theory daripada falsafah Greek lah, ya. Untuk mengambil dan untuk mengkaji tentang teori metafizik dia, ya. Jadi dalam bab awal ni diungkapkan tentang apa itu konsep kebahagiaan, ya, ataupun the concept of happiness, Jadi di awal bab ni disebutkan bahawa Aristotle mengungkapkan bahawa kebahagiaan itu adalah the good that is apa yang kita semua tuju, ataupun apa yang kita inginkan sesuatu tu menjadi yang sepatutnya. Itulah adalah apa yang disebut sebagai happiness, ya. Tetapi ada juga yang menyebut bahawa happiness itu adalah pleasure lah, ataupun kesenangan lah, ataupun kekayaan dan juga kehormatan, ya. Ini seperti apa yang disebut oleh Plato dan Aristotle sebagai external goods. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang kita nampak daripada luaran lah, ya. Tapi Aristotle dia tidak setuju bahawa Aristotle dan juga Plato lah, ya, dia tidak setuju bahawa itu adalah konsep kepada kebahagiaan, ya. Dan mereka melihat bahawa konsep kebahagiaan itu tidak pada apa yang kita nampak pada batang tubuh lah, ya. Tapi dia adalah virtue ataupun kebaikan yang kita nampak dalam soul tu, ataupun dalam jiwa seseorang tu lah. Baik. Dan dia juga mengungkapkan bahawa kekuatan ataupun kehebatan pada sesuatu jiwa tu sangat dipengaruhi oleh intelektual dan juga moral lah, ya. Kemudian
Itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Kemudian dalam bahagian yang seterusnya, Philo mengungkapkan tentang keinginan lah, ya. Dan dia mengungkapkan sebenarnya apa yang membawa kepada keinginan, ya. Dalam page 659, ya. Dia disebutkan bahawa ada 3 perkara sebenarnya yang membawa kepada keinginan tu ataupun melahirkan keinginan. Yang pertama adalah the hope of gain, iaitu harapan untuk kita mencapai sesuatu. The hope of glory, harapan bahawa kita akan mencapai sesuatu kemenangan. Dan dia juga mengungkapkan bahawa ada 3 lagi sebab utamalah kenapa kita mempunyai keinginan dalam jiwa kita, kan, ya. Yang pertama adalah kekayaan, demi mengejar kekayaan. Yang kedua adalah glory, untuk kegemilangan diri, dan juga pleasure, iaitu kesenangan, ya. Dan dia disebut juga the hope of happiness, boleh rujuk muka surat 660. Itulah yang memunculkan keinginan dalam diri manusia, ya. Dalam surat 660 kan bahawa sebenarnya apa yang guide manusia ni untuk mempunyai, dan disebutkan bahawa disebutkan bahawa dalam virtues yang baik adalah disebabkan oleh in the meaning of both its birth and its growth to teaching, ya. Jadi intellectual ni dia sebenarnya dia sangat dipengaruhi oleh kemudian untuk moral virtues pula datang daripada as a result of habit lah, di mana tabiat itu diajar, kemudian itulah yang menyebabkan virtues, moral virtues itu menjadi tabiat yang baik lah, ya. Okey. Jadi di sinilah disebutkan bahawa moral virtues yang biasanya akan datang dahulu, kemudian barulah disusuli oleh intellectual virtues, ya. Nilai-nilai intellectual tu datang selepas kita mendapat pengalaman dan juga masa lah, ya. Jadi masa yang akan mengajar kita tentang apa itu yang baik, apa itu yang mungkin tidak baik, ya. Selain daripada ni lah, daripada didikan agama, ya. Dan kita mendapat moral virtues tu by first having actually practice them, ya. Dan kita hanya akan dapat moral virtues tu apabila kita tabiat yang baik itu apabila kita mempraktiskannya lah dalam kehidupannya. Jadi itulah yang disebutkan tentang bagaimana manusia dipandu ataupun
manusia dipandu dan juga digerakkan untuk mendapat virtues yang baik, antaranya adalah melalui pendidikan dan juga pengalaman diri sendirilah. Ya. Baik, jadi kita pergi kepada surat 662. Jadi dalam bab ni disebutkan bahawa apakah sebenarnya yang menyebabkan manusia dia boleh mendapat moral virtues yang baik. Jadi menurut kata Plato, dia tak rasa bahawa apa yang dilalui oleh manusia itu sebenarnya dah perfect lah, ya. Sebab kita mungkin dalam in terms of morality tu dia kata dan macam mana kita boleh dapat training tu kan, dan macam mana kita boleh pastikan bahawa moral virtues yang kita ada tu itulah yang paling terbaik kan, ya. Jadi Philo kata bahawa disebut bahawa Plato sendiri tidak merasakan bahawa morality yang kita dapat tu sudah perfect lah ataupun sudah cukup sempurna, ya. Tapi benda tu sentiasa diasah melalui pengalaman dan juga masa lah, ya. Jadi nilai yang baik akan terus dibawa dan bertahan lah, ya. Itulah maksudnya. Baik, saya minta maaf lah tak sempat buat slide. Jadi kalau ada yang ni bolehlah buka buku, kita akan refer ikut page lah, ya. Jadi dalam muka surat 663 disebutkan bahawa 663 sekejap, ya. Baik, jadi ada juga muncul perdebatan bahawa nature law itu adakah dia bertentangan dengan nature. Jadi disebutkan dalam ni bahawa para sofis yang disebut oleh Plato percaya bahawa nature itu sangat bukan sangat maksudnya dia adalah bertentangan dengan law, ya. Jadi terma nature tu bila digunakan dalam kehidupan manusia yang sebenar dalam keadaan yang paling natural lah, ya, bermaksud satu keinginan untuk sentiasa mendominasi lah, ya. Kita cuba nak rule, sentiasa cuba untuk rule ke atas orang lain, ya. Dan law inilah yang mengekang daripada perkara itu sentiasa berlaku lah, ya. Jadi itulah disebut bahawa nature dan law itu bertentangan, seperti yang disebut bahawa a true life in accordance to nature is in their opinion the opposite of a life accordance with any kind of law enacted by man for a true life in accordance with nature. Maksudnya di sini bahawa kehidupan yang kita alami sekarang ni yang berdasarkan undang-undang ni sebenarnya sangat bertentangan
ataupun dengan nature kita lah. Maksudnya untuk mengekang nature manusia yang suka untuk rule ke atas orang lain, ya, ataupun suka menaklukkan orang lain, ya, untuk menjadi subjek kepada mereka lah, ataupun menjadi orang bawahan mereka lah, ya. Istilahnya macam survival of the fittest begitulah, ya. Dan undang-undang inilah yang sebenarnya mengekang perkara itu daripada terjadilah, ya. Dari itu kita ada undang-undang mengekang pembunuhan secara apa, massal, ya, genocide dan juga sebagainya, ya. Kalau tidak dikekang, maka sudah tentu ada pihak yang akan cuba untuk menjalankan aktiviti ataupun apa, melakukan apa yang mereka fikir adalah undang-undang di sisi mereka lah, ya. Jadi bila kita tak ada undang-undang yang satu set of law yang boleh diterima kontraknya oleh semua orang, terutama dalam satu negara tu, jadi akan ada undang-undang yang kita sebut, mungkin kita refer sebagai undang-undang rimba lah, kan, ya. Maksudnya kita semua buat undang-undang sendiri, ya. Undang-undang sendiri yang sudah tentu boleh jadi adil dan tidak adil lah, ya. Baik, jadi kalau kita lihat undang-undang tu yang disebut oleh Philo sebagai mengekang daripada sifat nature manusia yang suka kepada dominion tu, ataupun suka menaklukkan itu, supaya tidak membunuh antara satu sama lain dan juga membunuh orang-orang yang lemah lah, ya. Jadi in terms of natural law tu, kita tahu bahawa yang lemah tu akan sentiasa lemah lah, ya, dan sentiasa menjadi mangsa kepada yang lemah lah, kan, ya, yang kuat lah, ya. Tetapi dengan adanya enforcement of law, embodiment of law, undang-undang itu mengekang daripada manusia itu, sesetengah manusia, untuk daripada berbuat sesuka hati mereka lah, ya. Ini yang ditambah oleh Philo sebagai man by nature is a political animal lah, ya. Ini untuk bahagian yang seterusnya. Jadi dalam keadaan kita bermasyarakat itu yang menyebabkan Philo menyebut manusia sebagai political animal lah. Haiwan yang pandai berpolitik lah, ya. Boleh rujuk ke surat 668, ya. Jadi apabila disebut bahawa manusia adalah political animal, manusia adalah entiti ataupun kehidupan yang ada keinginan untuk hidup bersama lah, ya. Jadi bila mereka ada keinginan untuk hidup bersama tu ataupun bermasyarakat tu, sudah tentu ada undang-undang dan set of laws lah yang perlu kita embody, kan, ataupun kita enforce, ya, untuk memastikan ada berlakunya keseimbangan dan juga keadilan lah, ya. Kalau tidak akan berlakulah apa yang disebut sebagai
natural law tu, ya. Kerana mengikut philo, dalam keadaan yang biasa, natural law yang diamalkan oleh manusia ataupun the inside of the most natural feeling of human tu adalah self preservation ataupun survival of the fittest tu lah, ya. Jadi dia akan cuba untuk selamatkan diri dia dulu, selamatkan keluarga dia dulu, walaupun mungkin dengan tidak berlaku adil lah kepada orang lain, ya. Jadi kerana itu diperlukan undang-undang, ya. Baik, jadi seterusnya divine law dan juga natural law. Baik, jadi dalam muka surat, kalau boleh buka muka surat 675, diungkapkan tentang divine law yang telah diturunkan kepada nabi-nabi lah, ya. Kita kenal sebagai nabi-nabi lah, tapi dalam buku ni tak disebut nabi lah, ya. Disebut sebagai Noachen merujuk kepada Noah lah, ya, ataupun Nabi Nuh. Undang-undang ataupun wahyu yang diturunkan kepada Nabi Nuh. Dan juga Mosaic Law. Mosaic Law ni merujuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa lah, ya. Jadi di situ dihuraikanlah tentang bagaimana cerita bagaimana nabi-nabi ini mendapat apa yang disebut sebagai divine revelation lah, ya. Yang mana disebutkan bahawa Abraham dan juga Abrahamic law itu yang disebutkan sebagai Nabi Ibrahim tidaklah menciptakan sendiri undang-undang ataupun commandment ataupun prohibition yang telah dia ajarkan kepada pengikut-pengikutnya, ya. Ataupun yang telah diserukanlah kepada umat-umatnya, tetapi beliau telah mendapat ilmu itu secara diwahyukanlah kepadanya. Baik, jadi dalam page 678 disebutkan perbezaan ataupun perbandingan antara natural law dan juga revealed law lah, ya. Dan juga rincian mengenai Noachian law. Kemudian apa lagi? Dalam page 678 tu, boleh baca dah, ya. Ada striking analogy ataupun perbezaan antara natural law dengan Noachian law lah, ya.
yang di mana Norwegian law ni dikatakan mempunyai 7 law yang utama lah. Ya. Yang pertama adalah to establish court of the justice, untuk mewujudkan mahkamah keadilan. Yang kedua adalah not to worship idols, tidak menyembah berhala. Yang ketiga, not to blaspheme the name of God, tidak menyekutukan nama Tuhan. Yang keempat, not to commit adultery, tidak melakukan zina. Yang kelima, not to murder, tidak melakukan pembunuhan, tidak merompak. Dan yang ketujuh adalah untuk tidak makan daripada haiwan yang hidup lah, ya. Ataupun kita tidak memotong bahagian haiwan yang masih hidup lah. Contohnya kita potong bahagian kaki dia kan. Hari ni kita nak makan kaki, jadi kita potong kaki dulu, ya. So, kita potong telinga pula kan, dia macam itulah kurang, ya. Jadi inilah yang disebutkan dalam yang terungkap dalam Norwegian law ni, ya. Bahawa ada perbezaan lah antara natural law yang manusia sendiri ciptakan ataupun manusia sendiri adakan, berbanding dengan divine law, ya. Jadi saya rasa kita lari terus kepada classification of commandment dalam page 690. Okay, jadi dalam page kalau kita lihat dalam page 690, ya, 693, commandment and virtues. Jadi dalam tu disebutkan tentang classification of commandment and virtues lah, ya. Jadi di situ kita boleh baca bahawa Philo dia cuba untuk mengungkapkan apakah itu the Mosaic law lah, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, ataupun Moses. Dia cuba untuk membahagikan law itu kepada dua law lah, ya. Iaitu commands dan juga prohibition lah, ya. Seperti kita umat Islam ada suruhan dan larangannya kan, ya. Jadi sama juga di Mosaic law ni. Dan kemudian dia pecahkan lagi bahawa dalam undang-undang ataupun wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa tu, dia tergolong kepada dua lah, ya. Yang pertama adalah duties to God. Kalau dalam kita hablum minallah lah kan, ya. Dan lagi satu adalah duties to man, ya. Jadi sama dengan kita punya pemahaman dalam Islam bahawa hablum minannas lah, ya. Hubungan ataupun tanggungjawab kepada manusia. Jadi inilah persamaan antara yang dibawa oleh traditional Jewish division, ya, yang masih kita bawa dan kita dengar sampai ke hari inilah, ya. Okay.
Dan dia juga membahagikan laws yang ada yang apa didapati dalam Pentateuch tu, 5 buku tu kan, apa Exodus, Numbers, Deuteronomy tu, pada Ten Commandments lah, ya, yang mana dibahagikan kepada bahagian sini disebutkan sebagai heads, ya, heads, di bahagian kepala dia general heads, sumber, akar, sumber dan juga fountain. Tapi saya tak berapa faham sangat lah apa dimaksudkan ni. Okay, nanti ada yang boleh terangkan dalam surat 694. Jadi itu adalah untuk bahagian classification lah, bagaimana dia membahagikan commandments ni kepada commandments dan juga virtues. Ya. Okay. Saya rasa setakat itu je saya nak bentang. Yang lain ni terlalu banyak sangat lah. Kalau saya serahkan baliklah kepada Dr. Milah. Okey, terima kasih Azhari. Kalau boleh saya buka kepada soalan atau siapa-siapa yang nak menambah, mungkin ada yang dah baca dan ada poin yang ingin ditambah dan sebagainya, dipersilakan. Dia dah tanya soalan, kalau ada soalan. Minta maaf lah tak sempat buat ni slide. Ataupun ada yang nak komen kan tentang buku ni, bab ni ke kan. Bagi saya sebenarnya berat jugalah sebab dia banyak cerita pasal law kan. Yes. Saudara Liu. Saudara Azhari. Tadi saya ada dengar kamu cakap natural law tu man-made. Dari mana dapat idea macam tu? Sebab saya baca macam tak ada impression macam tu. Divine law memang God kan, tapi natural law tu dari manusia saja ke? Oh, natural law Apa yang saya faham dalam ni, natural law adalah apa yang kalau kita tengok dalam ni, dalam bahagian ni, sebenarnya Philo kata bahawa even natural law tu dia sebenarnya inspired, divine inspired juga ataupun divine law juga. Tapi by time benda tu telah kehilangan dia punya apa unsur-unsur divine itu, sehingga apa yang tinggal adalah apa yang melibatkan perhubungan antara manusia je, yang tadi disebut sebagai apa duties to man itulah, ya, yang diambil dan diajarkan oleh ahli filosofi Greek lah, ya. Tapi berbeza dengan apa yang disebut sebagai nature of man tadi. Saya mungkin tersilap istilah tadi. Nature of man tadi yang disebutkan sebagai itulah yang apa yang saya sebutkan sebagai apa dominion, yang ada sifat apa ke rule over others tu kan. Mungkin saya tersilap guna istilah natural law tadi. Nature of man. Okey. Terima kasih Azhari. Ada soalan lain lagi? Nak tambah ke? Saya rasa yang lain boleh tambah kot. Yang dah baca ke? Ada Hilman dekat sini kan? Ada Fatia, ada Azim.
Ya, silakan. Saya ada nak tambah tapi saya nak tunggu sekejap sebab takut bising. Jadi saya mungkin kena drive awal sikit lah sebab saya ada mungkin dalam 8.50 macam tu kot sebab saya ada forum lagi. Okay, kalau saya nak tambah sikit, ada juga kaitan dengan apa yang Saudara Liu tanyakan tadi. Kalau kita lihatlah yang saya faham daripada pembacaan saya, di mana saya merasakan membaca chapter daripada Wolfson ini sebenarnya dia cuba membawakan isu-isu lah di dalam perkembangan falsafah moral itu sendiri. Dan bagi saya cara dia membawakan itu sangat menarik dan inilah kalau kita lihat pada permulaan chapter tu Wolfson cuba menunjukkan bagaimana kedudukan agama di sisi falsafah Greek walaupun mereka ada agama tetapi bukan itu yang mereka inginkan di dalam teori-teori falsafah mereka lah. So saya minta Azhari tolong betulkan jugalah sebab Azhari pun dah baca kan. Jadi kalau saya silap lah. Jadi dekat sinilah keluarnya perbincangan tentang natural law dan pada asalnya natural law ini adalah suatu keadaan yang dianggap sebagai agak mengekang manusia itu sendiri kerana kita tahu bahawa mereka memang mencari bertitik tolak daripada kebebasan manusia dan sebagainya dan manusialah sebagai pelaku kepada moral dan sebagainya. Dan di sinilah apa yang dibincangkan oleh Wolfson sebagai pendahuluan sebelum masuk kepada perbincangan tentang filo. Dan di sini juga yang menarik apabila kalau kita lihat daripada pemahaman dan juga exposition daripada Wolfson, dia cuba menunjukkan bahawa maksud law itu bukan seperti yang kita faham. Kalau kita biasa faham, ingatkan law itu adalah satu prescription yang sangat spesifik, yang bersifat dry, yang bersifat itulah straightforward. Tetapi kalau kita lihat apabila pembahagian law itu dilakukan di sana ada general law, ada enacted macam itulah tu yang dia sebutkan itu. Jadi kalau kita boleh kaitkan di sini dia adalah berkait rapatlah dengan apa yang kita ada ialah sebab filo pun memang daripada agama Yahudi. Jadi dalam Islam pun itu yang saya rasa perlu dilihat dari segi pemahaman syariah itu di mana ramai yang menyangka bahawa syariah hanyalah bersifat law yang bersifat berhalal dan haram semata-mata sedangkan banyak lagi law yang perlu kita faham. Bahkan kalau kita nampak dekat sini part of akidah pun dianggap sebagai sebahagian daripada law. Okey, itu satu hal. Yang selebihnya juga adalah sebelum tu lagi dia ada menyebut tentang bagaimana kedudukan happiness di dalam dan ini merupakan satu perbincangan yang menjadi pemerhatian yang menarik perhatian ramai moral philosophers termasuk McIntyre dan sebagainya di mana kebanyakan beberapa orang yang saya baca tentang penulisan mereka merasakan bahawa pemahaman tentang happiness yang dibawa ke dalam bentuk moden adalah sebenarnya menterjemahkan apa yang berlaku pada zaman Greek dahulu. Di mana happiness yang Wolfson juga bawakan di sini sebab tu dia sebutkan hope, dia sebutkan Eric di mana happiness yang dimaksudkan ini lebih kepada kita menuju kepada sesuatu dan ia bersifat abstrak. Dia bersifat bukan seperti sebab tu Azhari pun ada sebut kan macam happiness ni bukan sekadar sebab ramai orang ingat apabila kita sebut happiness okey bahagia kita seronok sebab pleasure sebab badan dan sebagainya tetapi bukan itu yang dimaksudkan dan seolah-olahnya perkara itu dipersetujui lah di kalangan kalau kita lihat filosofers Greek dan juga kemudiannya filo yang cuba dimasukkan cuma apabila berlaku sedikit macam konflik di kalangan moral philosopher Greek di mana mereka merasakan bahawa jawapan kepada happiness, jawapan kepada virtue ini tidak boleh dibawakan oleh satu teori, tidak boleh dibawakan oleh satu sumber. Ini yang mula dibantah oleh filo.
Kerana bagi Philo, of course lah, agama itu boleh. Itulah permulaannya keadaan apa yang dibawakan oleh Philo dekat sini lah. Jadi dekat situ dia bawakan, sebab tu keseluruhan perbincangan ni kalau kita lihat, dia sebenarnya tidak jauh. Banyak perkara kalau kita tengok, Watson cuba meletakkan kedudukan pendapat Philo itu dengan comparison dengan Aristotle, Plato, dan tak banyak beza. Okay? Dalam dari segi pembahagian virtue, dari segi bahagian ni, tetapi sedikit sebanyak dia akan menambah lagi apa yang Philo sebutkan. Itu kalau kita lihat, Philo of course menambah daripada sumber agama, terutamanya meletakkan contohnya faith sebagai sebahagian daripada virtue, berbanding kalau pada virtue, pada klasifikasi yang kategori yang dibawakan oleh Plato, Aristotle, maka mereka tidak meletakkan perkara sedemikian. Dan adalah beberapa lagi perkara lain yang inilah menunjukkan root of agama yang ada pada Philo. Jadi sebagai dalam saya sebagai pengkaji dalam ethics, Islamic ethics especially, saya juga mendapati perkara ini perlu difahami juga oleh researcher orang Islam, kerana kita sudah terlalu banyak macam melihat kepada law, contohnya mereka melihat kepada agama itu sendiri sebagai hanya bersifat baik buruk dan that's it. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang boleh ni, dan dengan ini barulah kita menjadikan pemahaman tentang morality, pemahaman tentang konsep kehidupan itu menjadi satu perkara yang kaya dan sangat bernilai tinggi sebenarnya, lebih daripada apa yang disangkakan. Okey, itu dari segi perspektif saya lah, kerana saya cuba melihat di sini, dan bagi saya Watson sangat baguslah dalam membawakan. Kalau kita baca dengan teliti, kita boleh nampak apa yang dia cuba tonjolkan di dalam penulisan ini. Bermakna sumbangan agama Yahudi itu dalam Philo itu memberikan tambah nilai kepada pemahaman tentang itu sendiri, dan bahkan memberikan satu pemahaman yang agak tepatlah terhadap Aristotle, Greek philosophers, di mana pemikir moden sekalipun kadang-kadang tersalah faham apabila hanya mengatakan bahawa contohnya happiness ni hanya meletakkan pleasure dan sebagainya, sedangkan Eric kita tahu dia bersifat excellence, okay, heroic. Itulah sebenarnya kelebihan akhlak dan moral sebenarnya. It's not about following rules. Sebab tu kalau tengok dalam pembacaan tu pun dia ada sebut, maknanya bukannya kita ni duduk bawah undang-undang, kita buat lebih daripada itu, kerana kita menuju dan kita meletakkan kehidupan kita ni keseluruhan tu dalam konteks itulah. Saya rasa cukuplah untuk tu, sebab next ni saya giliran saya, nanti saya pula kena modal. Okey, mungkin ada orang lain lagi boleh tambah dan bertanyakan soalan. Itulah bila saya baca ni, saya kata kenapa dia letak happiness tu macam benda yang paling tinggi atas law tu kan. Sebab saya rasa macam bagi kita macam benda tu mungkin benda yang yang agak macam remeh kan. Tapi dalam ni dia letakkan di tempat yang paling tinggi lah ya. Sebab happiness yang dimaksudkan bukan happiness yang kita faham. Yang kita faham. Happiness yang berbentuk noble yang terlalu tinggi kan. Yang heroik. Menuju yang kita kepada faham seperti yang saya sebut tu lah, pleasure, wealth tu kan. Dengan dari segi moden macam tu lah. Okey, ada lain lagi yang nak menambah? Okey. Ada nak soalan ke? Saudara Azhari pun ada hal ni. Kalau tak, kita berhenti di sini dahulu. Mungkin kita sambung perbincangan untuk akan datang minggu depan. Saya pun baru nak start baca sebenarnya. Terima kasih Dr. Amila atas sebenarnya bagi saya tu pencerahan lah ya bagi saya. Sebab saya tak nampak the bigger picture tu lah. Mungkin saya sebab baca kita tu saya faham. Tapi the bigger picture apa yang dia nak bawa tu kita tak dapat, mungkin sebab kita baca sikit kan. Jadi tapi apa yang Dr. Amila sebut tadi betul lah. Baru saya nampak dia punya apa the linking dan picture kenapa tu. dia. Belum ni kita nampak apa bits of this and that kan. Itulah. Terima kasih. Okey, so kalau tak ada soalan kita berhenti di sini. Terima kasih semua kerana sudi menghadirkan diri, dan juga terutama pada Saudara Azhari. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.